Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Hidup berjiran sememangnya perlu saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Bagaimanapun, tidak dinafikan wujudnya segelintir masyarakat yang mempamerkan tingkah laku tidak elok sehingga mengganggu keselesaan jiran tetangga yang lain. Terdapat jiran yang mempunyai sikap mementingkan diri dan tidak mempedulikan orang lain, khususnya jiran tetangga. Baru-baru ini tular di media sosial, seorang lelaki meluahkan ketidakselesaan apabila jirannya membuat pengubahsuaian rumah sehingga menyebabkan struktur rumahnya terjejas dan menerima kesan seperti retakan. Selain itu, isu tanaman dan masalah parkir juga antara yang sering menjadi permasalahan apabila hidup berjiran. Terdahulu, insiden pertengkaran dan pergaduhan berpunca dari teguran anak jiran bermain bola sehingga terjatuh ke bumbung rumah juga telah menerima pelbagai reaksi dari ramai pihak. Persoalannya, sejauh manakah masyarakat memahami tentang konsep kejiranan dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang wujud dalam hidup berjiran? Kalau kita bercakap tentang jiran tak makan saman ni, seperti dalam paparan tadi, banyak berlaku kes-kes yang kita tak sangka dan mungkin tidak pernah terjadi kepada kita, tetapi hakikatnya ianya terjadi dalam hidup berjiran. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan tetamu kita yang dah pun ada di studio, Hawa. Betul, cukup istimewa sekali kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Jadi kita kenalkan terus di sebelah saya ini, siapa tak kenal dengan Lan Solo. Terima kasih. Waalaikumsalam juga kita di wanita hari ini nak sembang-sembang pasal jiran ni. Dan sihat ya, Alhamdulillah. Tapi hari ini tak solo, Kak Sheila ada di sana. Kak Sheila ada di Okey, dan kita juga bersama dengan perunding motivasi kita yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Kita bersama dengan Encik Zaid Mohamad. Apa khabar Encik Zaid? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Okey, pertama sekali nak memulakan perbincangan ni, yang nak tanya kena jawab dengan jujur. Pernah ataupun tidak berhadapan dengan situasi jiran tak makan saman? Untuk Lan dan juga Cik Zaid. Senario mana? Semua dah kena. Semua dah kena? Ada lah sikit. Dululah masa kisah-kisah duduk rumah teres dulu kan. Memang macam-macam ragam lah sebenarnya. Tapi yang renovate sampai dahsyat-dahsyat tu belum pernah. Dahsyat tu tidaklah. Maksudnya gangguan bunyi tu adalah. Itulah, cuma zaman sekarang ni kan, bila ada jiran buat hal lah. Contohnya kalau parking di depan rumah, kita dah tegur, tapi masih lagi parking di rumah kita, sampah pun suka buang di depan rumah kita. Kemudian dia mudah saja viral. Itu kira-kira kalau kita tengok sekarang ni, kiranya macam satu solusi yang paling mudah untuk nak menegur jiran, dan adakah itu yang sewajarnya? Kita nak tanya pendapat Lan sendirilah. Pendapat saya okey, kalau ikut masa kini memang betul lah kan. Bagi pressure sikit kan. Kuasa viral ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Bergantung pada situasi dan juga perkara apa yang kita cuba viralkan lah. Kalau benda tu agak-agak mengganggu gugat persekitaran kehidupan kita sendiri, rasanya perlu kot. Kan, perlu untuk kita antara usaha yang untuk mempercepatkan. Betul. Dia kadang-kadang bila topik kita ni pun jiran tak makan saman ni, kita dah tegur berkali-kali. Dia jadi tak makan saman tu, lepas dah tegur berkali-kali pun masih lagi tak berubah. Buat yang sama lagi. Buat yang sama lagi. Kadang-kadang keras kepala. Aku punya suka hati lah. Ni kawasan aku. Kawasan aku, suka hati aku lah. Sedangkan yang dia beli tu kawasan bersama. rumah dia je. Betul. Yang luar tu kawasan bersama. Tapi ini yang menariknya tahu, Hawa, bila kita cakap pasal topik kita pada hari ini kan, Cik Zaid. Hidup berjiran, kita bukan seorang. Dan dalam hidup berjiran ni, dia lebih kepada common sense kita sebagai manusia. Kita hidup berjiran ni, kita tidak ada kanun kejiranan. Kita tidak ada peraturan berjiran yang tertulis, yang semua orang faham dan sebagainya. Jadi perlu ada courtesy ataupun common sense dari diri kita sendiri juga dalam hidup berjiran ni. Sebagai contoh, janganlah buang sampah di depan rumah orang lain. Kalau semua orang mendapat saiz yang sama, katalah untuk apartmen, janganlah renovate sampai ke depan mengambil laluan publik tu pula. Jadi banglo lah, jadi corner lock lah kat tepi tu kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Memang topik hangat lah. Saya rasa kalau orang kata dia tak pernah jumpa jiran yang macam ni, saya rasa tipu lah. Saya rasa semua orang kena. Duduk dalam gua pun kena. Kan, kena. Sebab saya sendiri pun mengalami lah, kita penduduk berjiran kan, pernah buang sampah. Depan betul-betul depan tangga. Masa tu saya duduk apartmen. Turun-turun sampah.
okey lagi. Lepas tu sebab dia buang tempat yang tak betul, orang kutip sampah tak kutip. Ya. Jadi dia biar kat situ sampai, ya Allah, Membusuk. Berulat semua lah. Jadi saya pun terpaksa ambil tindakan lah. Dah perangai macam budak-budak macam tu, kita pun buat tindakan macam budak-budak. Kita buat signboard. Kita buat signboard kata, ini anda di sini, lepas tu buat tapak kaki sikit dalam 100 meter, ini tempat buang sampah. Berkesan. Oh ya. Berkesan. Pagi besok saya tengok, dah tak ada. Alhamdulillah. Maknanya menunjukkan kalau kita ambil tindakan yang berhemah lah. Kita tak nak cari gaduh, kita tak nak tuduh siapa-siapa, kita bersangka baiklah. Mungkin dia ingat orang tak kisah kok buang kat sini kan. Tapi bila dia tahu ada rupanya orang yang ambil perhatian, lepas tu siap lukis lagi, dia pun rasa malulah. Tapi tak dinafikan yang jenis tak makan saman ni kadang-kadang buat macam tu dia gelak je. Dia tak ada kesan kan. Jadi kita adalah langkah-langkah yang boleh kita ambil lah sebelum kita ambil langkah drastik. Betul. Sebelum viral pun sebenarnya banyak lagi cara. Sebab banyak implikasi lah kalau diviralkan satu ataupun kalau ada sesetengah orang ni tak menyabar, terus marah, terus keluar kata-kata kesat dan sebagainya, kita risau susulan lepas tu. Tak naklah lebih panjang lagi kan. Okey, dan kita nak satu cerita yang lebih positif lah sebab sebelum ni kita baca satu kisah lain apabila membantu seorang wartawan hiburan. Waktu tu banjir. Dan sebenarnya itulah yang kita nak. Tak kisah dalam berjiran ataupun dalam sesuatu komuniti, susah senang kita nak tolong. Jadi komen sikitlah apa yang berlaku waktu tu. Okey, waktu tu pada saya sebenarnya satu kampung perumahan saya tu mengalami benda yang sama, banjir kan, isu banjir. So apa yang boleh kita orang cuba bantu sebab kita orang sendiri pun terkesan dengan banjir tu. So apa yang kita boleh bantu, kita tanya kejiranan lah. Kawan kita kat sini okey ke rumah dia? Kawan kat sana okey ke? Family kita kat sini okey ke? Perlukan apa-apa bantuan ke? Waktu tu ketika tu dia memang tersekat. Dia tak boleh keluar ke mana-mana, makan pun tak boleh nak dapatkan makanan. Waktu tu terlalu awal. So saya rasa tindakan daripada penyelamat ke apa benda pun lambat sampai. Kita yang terdekat lah cuba bantu sebab rumah saya antara rumah yang terakhir naik air dan terawal turun air, surutnya air. So saya sempatlah bagi bantuan apa yang patut. Dari segi bagi pinjam kereta untuk dia orang keluar bawa anak-anak pergi makan, datang bagi bantuan makanan kepada sekian-sekian perumahan yang ada. So apa yang boleh ketika itulah sebab saya rasa waktu tu semua orang macam terkejut sebab benda tak pernah terjadi. Kan? Tiba-tiba kan waktu tu. So mungkin itu antara solusi yang kita dapat berikannya lah. Nak tolong lebih, kita pun adalah mangsa. Situasi yang sama juga. Situasi yang sama. Tapi bila kita tahu itu bukan satu tindakan yang pentingkan diri sendiri kan, tolong antara satu sama lain. Itu yang kita tak faham bila ada sesetengah jiran ini seolah-olah pentingkan diri sendiri. Sedangkan macam Iyana cakap tadi, seharusnya ada common sense. Kenapa ada sesetengah orang, Cik Zahid? Kalau kita lihat sebelum Cik Zahid jawab kan, common sense apa dia paling tak common. Common sense lah yang paling tak common. Cik Zahid. Okey. Menarik soalan tu sebab kalau kita tengok dari sudut psikologi lah, manusia ni dia memang ada 3 jenis lah. Letaklah ke mana-mana pun kita boleh tengok dari 3 jenis. Dia tu jenis selfish, pentingkan diri sendiri. Lepas tu ujung selfish kat sini, ujung sini selfless. Macam lan agaknya kan. Dan dia kalau ikut purata ratio lah, lebih kurang sini lebih kurang 10% orang selfish. Yang selfless ni pun lebih kurang 10-20%. Majoritinya ialah orang yang sedang-sedang lah. Orang-orang yang common sense, yang boleh guna akal, melihat dan sebagainya. Dan kita sebelum kita melatah ke apa, kita cuba kenal pasti dulu jenis grup macam mana yang kita sedang hadapi ni. Jiran kita jenis mana? Jenis selfish ni orang panggil apa? Jiran dari Melaka. Itu yang dah ditapis. Ditapis kan? Ada kan? So yang selfless ni agaknya jiran dari syurga lah. Kan? Selalu bantu kita, selalu bagi kita, kadang-kadang bagi makanan kan. Sampai kita pun ya Allah, banyaknya dia bagi kan. Saya pernah terbaca jiran dari syurga ni 4 kali seminggu dia hantar makanan dekat Allah, dah macam delivery. Jadi neighbor sebelah pun serba salah. Allah, banyak sangat. Tapi dia tak kisah. Dia tak kisah. Dia tak mengharapkan balasan. Sebab dia masak lebih. Dia kebetulan dia anak-anak pun dah besar kan. Dia masak lebih. Dia suka masak. Dia bagilah kat jiran-jiran. Saya tertarik dengan apa yang Lan sebut tadi. Sebab kita sebagai manusia ni, kita kena, sebagai orang Islam lagi kan, Islam yang beriman, ada satu riwayat Rasulullah SAW. Baginda berkata, jika kamu beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat,
kamu akan muliakan jiran kamu. Ayat tu power tu. Maknanya memuliakan jiran tu adalah sebahagian dari iman. Bukan setakat jaga kebersihan, bersabar dan sebagainya. Maknanya jiran ni sangat penting dalam kehidupan kita. Dan saya lihat ginilah, dalam kehidupan kita ni, kita ultimate objektif kita apa? Nak kejar syurga kan. Dan banyak pintu-pintu syurga, banyak tiket-tiket, saya panggil apa? Tiket-tiket ke syurga. Dan mungkin aktiviti macam ni membantu jiran ni, mana tahu besok kita dalam amalan tak banyak kan. Kita pun tak berapa bukannya kaki ibadat sangat kan. Mana tahu kita mati besok, tiba-tiba Allah SWT panggil kita, Lan, mai sini sekejap. Nah, ini tiket kamu ke syurga. Terkejut. Kenapa? Sebab kamu bantu jiran kamu dulu. Jiran kamu sangat memerlukan. Jiran kamu masa tu dah putus harapan dah. Dah tak ada makanan dah. Disebabkan bantuan kamu, berubah hidup dia. Masya Allah. Kalau kita fikir macam tu, semangat kita. Saya cakap dia pun rasa macam sebab pucuk pangkal ni adalah keikhlasan juga. Dan dalam agama Islam pun mengajar kita untuk bantu, menyantuni mereka yang lain. Kan? Jadi itu yang buat rasa macam kecewa bila ada sesetengah daripada mereka ni mengganggu orang lain. Dan ini kejap lagi kita nak tanya kepada Lan. Apabila bertemu dengan jiran dari Melaka, yang dari Tapiz ya, apa tindakan yang dilakukan oleh Lan untuk mengatasi isu-isu macam ni? Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Pernahkah mereka berhadapan dengan jiran tak makan saman ni? Sebenarnya pasal isu jiran ni memang ada masalah-masalah macam tu, kita tak boleh nak nafikan. Tapi kita kena tolerate kan, kita kena tolerate dan kita rasa kita bawa berbincang secara baik, kita bekerjasama, that's the way it should be lah. Secara jujurnya mestilah kita ada alami situasi yang melibatkan jiran yang tidak memberi kerjasama, yang ada yang menyakitkan hati kita, tapi kita sendiri sebagai individu mestilah mengamalkan sikap bertoleransi, sikap-sikap positif yang tidak memudaratkan keadaan. So kita boleh berbincang secara elok, secara baik-baik, dan salah satu lagi cara kita nak mengeratkan hubungan tu, kita boleh menjalankan aktiviti bersama-sama. Bagi pendapat saya lah sebagai anak muda, dengan yang macam akak cakap tadi lah, isu-isu jiran sekarang kan, dengan kata ada blok kereta lah, apa tak ambil cana lah dan sebagainya. Peranan orang muda ni, saya rasa mereka ni kena lebih merapatkan silaturahim sesama jiran tu sendiri tau. Sebab kalau kita tengok sekarang, perumahan-perumahan yang baru-baru ni mostly dorang tak bercampur sesama jiran. Bila kita dah kenal jiran-jiran ni, benda tu macam mana kita lebih tahulah. Contoh ada rumah akak belakang ni, dia single mother. Kita pun daripada tu kita boleh ambil tahu pasal dia, apa-apa yang dia perlukan kita. Anak muda ni boleh tolonglah, contoh nak beli barang ke apa. Itulah sebenarnya kecantikan dan muhibahnya kita hidup berjiran ni. Dan saya teringat satu pepatah Inggeris, dia kata no man is an island. Tak ada sesiapa yang boleh tinggal seorang diri. Apatah lagi kalau kita ni hidup dalam keadaan berkomuniti, bermasyarakat yang pastinya ada jiran di sekeliling kita. Tadi sebelum kita saksikan paparan berkenaan dengan pendapat orang ramai tu kan, Lan, Yana sempat tanya kan, memang pernah berlaku situasi yang Lan sendiri hadapi bertemu dengan jiran yang tak makan saman ni. Apa tindakan yang Lan lakukan? Apa yang Lan dan isteri buat untuk orang kata memastikan dia makan juga saman tu? Sebenarnya saya ni seorang yang jenis macam malas nak ambil tahu sangat lah. Maksudnya bukan malas nak ambil tahu, malas nak bising-bising, malas nak kecoh-kecoh, malas nak jadikan benda tu jadi satu masalah. Isu kan. Sebab kita kalau ikutkan hidup berjiran kena toleransi selalu, sebab kita tak tahu hari kita tu bila pula. Mana tahu kita ada dalam kesusahan, tiba-tiba jiran yang kita marah itulah yang akan membantu kita balik. Kan? So saya rasa saya akan cuba bertoleransi lah dengan cara berbincang, dengan cara bercerita lah dengan, kalau lelaki jiran kita mungkin dengan cara lelaki lah. Bro lah. Orang rasa dulu macam ni kan. Lebih kurang macam itulah kan. Sebab kita rasa betul. Kita bekerja sebagai public figure pula. So kalau mungkin sedikit kesilapan yang kita buat mungkin akan jadi isu yang lebih besar. Selepas itu mesti orang viral kan. Zaman kita pula kena viral kan. So inisiatif yang baik memang perbincangan lah. Itu je lah. Kalau tak boleh jalan juga, saya rasa
mendiamkan diri je lah. Lagi baik kot daripada kita memanaskan keadaan yang mungkin yang lebih teruk jadi dia. Mungkin ada orang lain yang lebih ada jalan dia macam tadi cakap kan pasal buat jalan bagi tahu pergi buang sampah kat sana sini. Secara halus. Secara halus. Kadang ada orang boleh buat jangan cara gitu. Ya. Saya suka bila Lan kata tadilah lebih kepada cara kita nak berkomunikasi sebab dia bergantung kepada tahap kesabaran kita juga sebagai jiran ni. So ada yang cepat marah, rasa macam dia dah selalu buat macam ni, okey kita terus marah-marahkan. Dan mungkin cara halus yang boleh digunakan ialah berkomunikasi. Cik Zaid buat kawan dulu, bolehkah? Boleh. Macam disebut tadilah, macam Allahyarham Datuk Suriman sebutlah, tak kenal maka tak cinta kan. Dia ke sebut. Maknanya berkenalan. Bila dah berkenalan ni kita nak buat benda tak betul pun rasa segan kan. And then ada lagu tu apa, Kill Them With Kindness. Cik Zaid dengar Selena Gomez. Saya ada anak remaja. Cepat-cepat disclaimer. Okay. Tapi saya suka lagu tu. Sebab betul. positif sangat lirik dia kan. Betul. Kindness. Maksudnya macam Lan cakap lah. Orang buat tak betul, kita buat apa nak jadi level dia kan. Saya nampak benda ni seolah-olah macam progresif. Masyarakat yang progresif sebenarnya. Kalau masyarakat maju, kita pergi negara maju kan, dia orang okey je dengan jiran-jiran. Masing-masing tahu jaga hak masing-masing kan. Kita ni ada hak sebenarnya. Setiap jiran tu ada hak dan kita ada dua benda lah, respect dan rights. Dia panggil respect dan rights. Kalau kita jaga dua-dua ni, insyaAllah selamat. Respect maknanya kita respect hak orang lain dan pada masa yang sama kita ada hak kita sendiri. Masyarakat world class, dia akan jaga benda ni. Tetapi kita masih negara membangun, tak dinafikan lah. Adalah orang-orang yang sikap dia tak betul, yang pentingkan diri sendiri. Sama-sama kita educate lah. Saya terbaca satu masa bulan puasa itu dekat Kuantan ke mana. Kan satu kejiranan semua keluar tikar. Depan jalan depan rumah tu keluar tikar buka puasa ramai-ramai. Betul. Aktiviti KP tak silap saya. Kan? Apa jadi KP? Itu kejiranan contoh tu. Masya Allah, ini kena buat semualah. Saya ingat semua jiran-jiran kena buat macam ni kan. Aman dunia. Mungkin kejap lagi kita akan tanya Cik Zaid antara tips sebenarnya yang boleh kita muhibahkan lagi kawasan kejiranan kita. Tapi kan macam yang Lan katakan tadi, bila tak jumpa juga solusi dia, kita ni sebagai jiran yang satu, kita mungkin akan berdiam diri. Tetapi ada tak solusi yang orang kata contohnya kita bawa kepada pihak yang lebih berkuasa, pihak yang lebih berautoriti untuk menyelesaikan pergelutan ataupun masalah yang dihadapi. Contohnya macam dalam situasi yang viral. Buat renovation, buat renovasi walaupun tak mendapat permit, tak mendapat kelulusan, masih lagi diteruskan. Jiran semua dah bising. Dan saya ada terbaca juga di Twitter, ada yang tweet. Dia kata, kita nak beli rumah ni bukan sekadar rumah tu sahaja, tapi kita nak beli kejiranan tu sekali. Setuju sangat tu. Sebenarnya ada avenue dia. Kalau kita ada kawan-kawan lawyer, kita boleh tanya, ada cara-cara dia. Walaupun kesalahan mereka itu bukan kesalahan jenayah. Saya bukan lawyer, jadi saya tak berani nak komen secara detail. Tapi secara orang awamnya, kita kena faham, kita ada hak. Dia ada satu program yang dipanggil TOT, T-O-R-T ke apa. Kan? Undang-undang TOT. Undang-undang TOT. Dia bukan undang-undang jenayah. Kan? Jadi kita boleh guna tu untuk claim lah. Banyak berlaku ada yang claim pasal jiran retak rumah kan. Retak rumah dia dapat mahkamah tuntutan bagi suruh berhenti dan sebagainya. Ada yang pam bising lah, bocor lah, macam-macam dia dapat. Kalau baca dalam internet banyak benda-benda kes seperti itu. Dan kita ada orang takut, bunyi lawyer ke macam mahal kan. Sebenarnya tak adalah mahal sangat. Kalau kita kena lawyer, dia nak tolong aja pun. Kita boleh buat sendiri juga kan. Jadi ada avenue. Jangan kita tertekan seorang-seorang kan, rasa macam dah buat macam-macam tak jadi. Ada jalan-jalan. Even kalau kereta park depan rumah kita, boleh panggil majlis perbandaran, panggil polis. Dia orang ni bila tengok kita buat sesuatu, polis datang, lepas tu tak parking lah depan rumah kita. Biasanya orang tulis jangan park di sini, tapi masih lagi ada orang park kat situ. Mungkin jalan yang solusi dia panggil pihak yang lebih berkuasa lah. Yang paling penting kena tahu apa hak kita dan apa undang-undang yang ada sebenarnya. Kalau kita tahu, kita boleh gunakan untuk menuntut hak kita juga. Dan pastinya banyak lagi nak sembang dengan Lan dan juga Encik Zaid hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan. Ini antara aktiviti yang boleh dilakukan juga untuk mengeratkan hubungan sesama jiran. Jom kita saksikan. Garden 8. Jiran sepakat membawa berkat. Itulah antara prinsip yang dipegang oleh penduduk di Kampung Kejiranan, Taman Perwira Gombak, Setia Selangor. Lorong belakang rumah yang dahulunya terbiar dipenuhi semak samun,
kini berwajah baru hasil usaha sama penduduk di kawasan ini. Hanya bermula sebagai aktiviti mengisi masa terluang bersama suaminya semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu, wakil penduduk Aida Haniza Adnan, 53 tahun, berkata inisiatif yang dilakukan mereka juga dapat mengeratkan lagi hubungan sesama jiran yang lain. Dulu anak-anak kita ni, especially kalau anak-anak muda ni suka berkurung, asyik tengok phone, main game. Jadi sekarang kita dah galakkan anak-anak muda kita untuk sama-sama join aktiviti, sebab dia orang ni lebih kreatif, dia orang lebih ni kan macam benda-benda yang bersangkutan dengan teknologi, teknikal, nak pasang-pasang, nak panjat-panjat apa semua tu. Jadi kita perlukan tenaga muda. Jadi kita gembeling bersama. Diberi nama Garden Aid yang awalnya bermula dari 8 buah keluarga sehingga berkembang ke 33 buah keluarga yang lain, menurut Aida, pelbagai aktiviti telah dilakukan bersama bagi mengukuhkan lagi ukhuwah yang terjalin. Sebenarnya kalau nak ikut tiap-tiap hari memang kita berkebun, kita tengok pokok-pokok, siram pokok, kita ada jadual membaja, kita ada jadual meracun, kita tuai hasil-hasil bersama. Itu memang aktiviti yang biasalah. Di samping tu kita selalu jugalah macam kita sarapan pagi sama-sama dekat kebun, ataupun minum petang, macam tu. Dan kadang-kadang kita ada buat juga macam potluck. Menurut suaminya, Ikmal Fazrul Daniel, 54 tahun, dia juga mengakui semangat kejiranan merupakan antara aspek yang penting dalam kehidupan. Sangat penting kan. Sesuatu tuntutan agama pun, kejiranan yang baik ni. Tapi kita hari-hari kita spend masa yang banyak di rumah dengan jiran kita ni. Jadi dengan ada kejiranan yang baik, dia juga improve kita punya quality of life. Kan? Dan bila kita ada hubungan manusia yang baik ni, kita lebih terbuka, lebih ambil tahu tentang masing-masing, dan kita akan jadi lebih rapat. Bagi penduduk lain, Nurmah ataupun Syamsiha, dia turut meluahkan rasa syukur kerana semangat kejiranan yang ditonjolkan ini juga sedikit sebanyak dapat menceriakan hidupnya yang merupakan seorang ibu tunggal. Macam dulu saya mungkin kurang tak bergaul dengan orang, duduk dalam rumah. Jadi tertambah bila suami saya meninggal, saya sedikit murung lah. Jadi bila diorang mula buat taman, jadi saya mungkin join sikit. Lepas tu bila tu rasa seronok. Lepas tu dengan kawan-kawan, sekarang saya ada kawan-kawan. Jadi saya macam gembira sangatlah. Rasa macam kurang, saya dah macam tak adalah macam murung macam dulu. Tak ada ni, sekarang kadang tiap hari nak jumpa kawan-kawan. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Diharapkan agar perhubungan erat yang ditunjukkan oleh penduduk di Taman Perwira ini dapat dijadikan contoh dan diterapkan oleh mereka yang lain di luar sana. Tahniah kami ucapkan kepada komuniti Garden Aid. Mungkin boleh dijadikan inspirasi dan contoh kepada komuniti-komuniti lain. Dan Hawa nak jadi jiran Yana tak? Boleh ni kita kebun sama-sama. Berkebun kan? Kita nak nyanyi sama-sama. Jangan. Okey, dan pastinya itu satu kisah yang cukup positif sekali. Tapi sekarang ni kalau kita tengok di sesetengah kawasan, di sesetengah komuniti, di bandar lah terutamanya, masing-masing hidup secara individual dan kadang-kadang tak kenal pun antara jiran. Dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang hidup secara bujang, tak selesa dengan mereka yang berkeluarga. Jadi kita nak tanyalah berdasarkan pengalaman Lan sendiri, bagaimana macam adab-adab kita berjiran apabila berkeluarga dan dalam masa yang sama menjaga anak-anak kita ni? Okey, macam saya sendiri, kalau dululah rumah teres memang rapat dengan jiran. Dan sekarang pun still rapat, tapi rezeki saya berjiran dengan adik-beradik sendiri. Family.
Lagi susah ke lagi senang? Dia nak kata susah senang tu panjang je saya tu. Soalan track tu. Tapi kebaikan dia yang best dia antaranya sebab kita ada aktiviti minum petang. Kita ada aktiviti sarapan pagi. Mengetih sama-sama lah. Tiba family sana belikan sarapan, kita buat makan kat sini. Jadi petang nanti datang makan sini ya, kita buat makan kat sini, semua datang. Ramai-ramai turun. So bila aktiviti-aktiviti itu berlaku setiap hari, kita pun ada family yang dah berumur, pakcik-pakcik semua tu. Benda tu kadang-kadang mengeratkan baliklah. Walaupun kita dalam sibuk-sibuk kita pergi bagi balik malam kadang-kadang kan, kita kadang hantar wakil anak-anak je yang join kan. Tapi aktiviti-aktiviti benda macam tu macam memeriahkan, mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga yang ada. Dalam jiran itulah. Jiran, dan sebab kita jiran dengan family sendiri begitulah. Tapi bagus bila hantar anak-anak tu kan, sikit sebanyak mereka belajar bersosial, bersembang dengan orang yang lebih berusia dari usia kecil lagi. Betul tu. Dan Cik Zaid, di hujung perbincangan kita ni kan, walaupun topik kita hari ini jiran tak makan saman, kita nak cuba ubah kepada sesuatu yang lebih positif. Daripada terjadinya tak makan saman ni, apa sebenarnya antara tips ataupun perkara-perkara yang kita boleh lakukan, yang kita sebagai sebahagian daripada komuniti boleh mainkan untuk memastikan tidak berlaku salah faham, pergaduhan, perselisihan faham dengan jiran-jiran kita di kemudian hari. Terima kasih, soalan tu menarik sangat. Saya rasa banyak sebenarnya kita boleh buat. Sebelum kita menuding kat orang lain lah. Kita tunjuk kat orang tu, 4 jari tunjuk kat kita sendiri kan. Kadang-kadang kita ni pun tak betul juga. Kita je rasa kita baik, kita terbaik semua, padahal kita banyak salah juga. Jadi kita audit kita dulu. Aku ni jenis jiran macam mana? Aku ni baik tak dengan jiran sebelah? Kalau dalam Islam tu dia menganjurkan kita berkenalan sehingga 40 rumah kan. Betul. 40 rumah kiri, 40 rumah kanan. Kalau duduk end lot okeylah. Selamatlah 40 kanan je. Kalau saya duduk tengah, okey, kena kenal. Jadi itu saya cuba lakukan. Maknanya proaktif. Berbalik pada kita sendiri, dah ajar anak-anak kita kan, hormat dengan jiran. Saya pun bersyukur kejiranan saya memang terbaik. Walaupun ramai non-Muslim, tapi kami okey je. Saling masa perayaan, masa hari raya dia meriah tu. Dia bawa macam-macam, bawa kurma, bawa ketupat. Saya pun dari mana datang ni kan? Rupanya jiran hantar. Dan masa perayaan mereka kita pula raikan. Kita hantar. Saya rasa tak salah sebab untuk mengeratkan perhubungan kan. Jadi berbalik pada kita sendiri. Dan ni tahun 4, pengajian agama tahun 4 ada mengajar tentang jiran, ada 3 hak jiran kan. Betul. Adab berjiran kan. Adab berjiran, jaga perbuatan, jaga perkataan, percakapan dan jaga emosi jiran. Saya tengok tahun 4 dah ajar benda ni, dan orang tua pula, orang dewasa pula tak reti benda ni. Malulah kita. Agaknya lah kot. Maknanya benda tu betul. Common sense kita kena sentiasa hidupkan. Jadi kita pun boleh belajar. Kalau sebelum ni tak mesra dengan jiran, sampai tengok program ni, harap-harap adalah sedikit tercetus lah. Rasa aku nak berkenalan lah dengan jiran sebelah kan. Just go and say hi, senyum. Mulakan dengan senyum kan, angkat tangan, buka hati kita, buka emosi kita, supaya kan dia pun takut juga. Mana tahu tengok muka kita ni garang semacam je kan. Takut aku jiran tu. Padahal kita okey je. Jadi kita senyum dengan dia, jadi kita dah buka ruang. Mulakan dulu. Mulakan dulu. Jangan tunggu mereka, kita mulakan dulu. InsyaAllah. Saya rasa boleh. Kadang-kadang sesimpel hai, khabar, selamat pagi. Tambah kalau Uyainai cakap hai. Sebab benda tu pun sebenarnya boleh melembutkan hati jiran kita, nak bercakap berkawan dengan kita. Dan tadi Cik Zaid ada kongsi tentang hantar makanan ke rumah jiran. Saya lah antara anak-anak yang diminta oleh mak-mak untuk menghantar. Ni ada masak lebih, jom kita hantar ke jiran ni. Setiap hari tu ada jiran berbeza-beza yang kita hantar makanan tu. Dan saya rasa benda tu sangat-sangat seronok. Kita sebagai anak kecil tu pun kita rasa macam ini mungkin sesuatu kita nak teruskan bila kita dah jadi dewasa nanti. Itu very good point tu. Kita sebagai ibu bapa kan kena ajar anak-anak kan pergi hantar rumah tu dalam keadaan selamat lah. Kita pantau lah. Dan insyaAllah kita secara tak langsung mengajar mereka pula untuk jadi jiran. Mereka belajar daripada ibu bapa mereka dan generasi akan datang ni lebih menyantuni antara satu sama lain. Terima kasih banyak-banyak Lan. Terima kasih juga. Tak nyanyi juga. Kita dah ada penyanyi. Alamak, dia dah bocor rahsia kita. Lagu untuk jiran ke? Kejiranan nanti, insyaAllah. Single seterusnya. Terima kasih juga banyak Cik Zaid bersama kita hari ini. Dan diharapkan hari ini bukannya kita nak minta anda untuk mencari kesalahan jiran anda, tetapi lebih kepada refleksi diri tentang bagaimana sebenarnya kita boleh menjadi jiran yang lebih baik selepas ni. Ya, insya-Allah.